Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami pada hari ini telah pun memilih kuih bulan sebagai fokus utama kami di dalam video dokumentari. Umumnya, masyarakat Malaysia telah pun tahu apakah itu kuih bulan, bagaimana bentuknya dan bagaimana rasanya. Jadi, apakah kita sendiri tahu sejarah ataupun latar belakang kuih bulan ini? Siapakah yang memberikan nama kepada kuih ini? Dan kenapa ianya dipanggil kuih bulan? Jadi hari ini kita akan sedikit membincangkan dan sedikit ke belakang supaya kita tahu kuih yang sangat terkenal di dalam Malaysia ini. Kuih bulan dikatakan sebagai kuih nenek moyang oleh kaum Cina ataupun dikenali sebagai kuih bulan Cina. Kuih bulan berasal dari makanan tentera pada zaman dinasti Tang, di mana pada zaman pemerintahannya Jeneral Li Jing menakluki orang Hun dan kembali dengan penuh kemenangan pada hari ke-15 bulan purnama ke-8, dan dia membawa sekumpulan ahli perniagaan dari Tufan datang ke Chang'an membawa banyak hadiah kepada Li Yuan, iaitu Maharaja dinasti Tang. Antara hadiah tersebut adalah kuih. Seterusnya, pada malam pertengahan musim luruh, Tang Guozhou menjemput menterinya untuk menikmati bulan bersama-sama. Maharaja dan menterinya memakan kuih sambil melihat bulan, sekaligus telah menamakan kuih bulat tersebut sebagai kuih bulan. Selain itu juga, asal-usul kuih bulan ini dikatakan berasal dari dinasti Yuan dan Maharaja Shun dari dinasti Yuan yang lucah dan kejam. Penasihat tentera Liu Bowen membuat rancangan mengarahkan orang bawahannya untuk menyembunyikan nota yang mengandungi pemberontakan malam 15 Ogos dalam lempeng, dan kemudian menghantar orang untuk menghantarnya kepada tentera pemberontak di pelbagai tempat dari semua lapisan masyarakat untuk bertindak bersama-sama. Dan seterusnya, pemberontakan tersebut telah pun terjadi, yang di mana digambarkan seperti api di padang rumput. Zhu Yuanzhang akhirnya menggulingkan dinasti Yuan dan menjadi maharaja pertama dinasti Ming dan segera mengeluarkan dekri lisan. Pada perayaan pertengahan musim gugur, semua tentera dan rakyat diberikan ganjaran daripada menteri dengan kuih bulan, dan akhirnya adat makan kuih bulan semasa perayaan pertengahan musim luruh tersebar di kalangan orang ramai. Hal ini menjadikan sambutan perayaan memakan kuih bulan ini menjadi lambang penggulingan pemerintahan asing. Seterusnya, saya akan menerangkan reka bentuk yang digunakan dalam penghasilan produk. Kuih bulan direka khas berbentuk bulat berdasarkan bulan yang berbentuk bulat. Pada zaman dinasti Ming, kuih bulan yang berbentuk berlian, kek wak, bunga plum dan 5 kacang juga telah pun wujud. Bahagian luaran kuih bulan yang dihasilkan pula berbentuk gendang rata dan penuh, tiada retak dan kebocoran bahagian bawah. Corak naga, burung fionik, burung murai, bunga peach dan awan bertuah juga biasa digunakan sebagai
simbol bertuah tradisional yang direka pada permukaan kuih bulan. Selain itu, saya juga akan menerangkan kepercayaan dan simbolik. Kuih bulan berbentuk bulat telah menjadi simbol keanggotaan dan perpaduan keluarga. Hal ini demikian kerana orang dahulu kala menganggap bulan purnama sebagai lambang keluarga yang lengkap, iaitu pertemuan semula. Sepanjang zaman, manusia sering menggunakan bulan purnama dan kekosongan bulan untuk menggambarkan duka atau gembira. Kuih bulan yang bulat juga melambangkan hasil tuaian yang baik. Unsur-unsur rakyat dan corak bertuah serta hiasan lain pada reka bentuk permukaan kuih bulan semuanya mencerminkan ciri kebangsaan masyarakat Cina dan simbol makna bertuah. Sebagai contoh, elemen bulan yang biasa digunakan dalam reka bentuk permukaan kuih bulan bukan sahaja simbol bulan purnama pada malam perayaan pertengahan musim luruh, tetapi juga simbol bangsawan, kegembiraan dan keharmonian. Akhir sekali, corak pada kuih bulan juga boleh digunakan untuk bercerita. Pada zaman dinasti Ming, pembuat kuih yang cerdik pada masa itu mencetak mitos Chang'e terbang ke bulan sebagai corak pada kuih bulan, menjadi kuih bulan lebih popular di kalangan rakyat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bagi reka bentuk kuih bulan, ia perlu berkait rapat dengan budaya tradisional dan adat perayaan masyarakat Cina dari segi struktur dan bentuk. Bagi bentuk kuih bulan yang berbentuk bulat yang menjadi simbol kepada keanggotaan dan perpaduan keluarga. Ianya kerana bagi orang dahulu, mereka menganggap bulan purnama adalah sebagai lambang keluarga yang lengkap, iaitu pertemuan semula. Sepanjang zaman, manusia sering menggunakan bulan purnama dan kekosongan bulan untuk menggambarkan duka atau gembira. Selain itu, kuih bulan yang berbentuk bulat juga melambangkan sebagai hasil tuaian yang baik, iaitu unsur-unsur rakyat dan corak bertuah serta hiasan lain pada reka bentuk permukaan kuih bulan semuanya. Sebagai contoh, elemen bulan yang biasa digunakan dalam reka bentuk permukaan kuih bulan bukan sahaja simbol bulan purnama dan malam perayaan pertengahan musim luruh, tetapi ia juga melambangkan simbol bangsawan, burung phoenix, burung murai, bunga peach dan awan bertuah. Juga biasa digunakan sebagai simbol bertuah tradisional yang direka pada permukaan kuih bulan tersebut. Selain itu, kuih bulan yang berbentuk bulat juga melambangkan sebagai hasil tuaian yang baik, iaitu unsur-unsur rakyat dan corak bertuah serta hiasan lain pada reka bentuk permukaan kuih bulan semuanya. Bagi corak pada kuih bulan juga boleh digunakan untuk bercerita. Sebagai contoh, pada dinasti Ming, pembuat kuih yang cerdik pada masa itu dengan mencetak mitos Chang'e terbang ke bulan sebagai corak pada kuih bulan dan menjadikan kuih bulan tersebut lebih popular di kalangan rakyat. Bahan dan proses pembuatan produk. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian bahan dan proses pembuatan kuih bulan. Bahan yang kami sediakan untuk membuat kuih bulan ini semuanya adalah daripada sumber semula jadi. Oleh itu, kuih bulan yang dihasilkan adalah tanpa bahan kimia. Selain itu, disebabkan terdapatnya pelbagai jenis kuih bulan, bahan-bahan yang digunakan di dalamnya adalah berbeza. Oleh itu, para penonton bebas menggunakan bahan yang disukai untuk menghasilkan terutamanya untuk bahagian inti. Ia terdapat pelbagai jenis inti sebagai contohnya pes jujube, pes teratai dan sebagainya. Walaupun terdapat banyak jenis kuih bulan tetapi kebanyakannya adalah dibuat dengan cara yang sama. Sebelum memulakan pembuatan kuih bulan,
kita haruslah menyediakan 100 gram tepung kek, 60 gram golden syrup, 30 gram minyak jagung dan setengah sudu teh air tebu untuk membuat kulitnya. Manakala untuk membuat intinya, kita kena sediakan 220 gram lotus pandan paste, setengah cawan biji labu putih dan juga telur masin. Dan jangan lupa untuk sediakan susu segar. Selepas sediakan semua bahan ini, maka kita bolehlah bermula untuk membuat kuih bulan. Proses pembuatan produk. Mula-mula masukkan 4 biji telur masin ke dalam mangkuk terlebih dahulu. Selepas itu, guna sudu untuk mengasingkan telur kuning ke dalam mangkuk kecil yang lain dan kukus 4 biji telur kuning tersebut. Sementara itu, masukkan sebanyak 60 gram golden syrup, 30 gram minyak jagung dan setengah sudu teh air tebu ke dalam mangkuk dan gaulkannya sebelum memasukkan 100 gram tepung kek ke dalam mangkuk tersebut. Anda juga boleh menggunakan skala elektronik untuk mendapatkan jumlah yang tepat semasa memasukkan bahan-bahan tersebut. Ianya sangat digalakkan kepada penonton yang baru sahaja ingin belajar untuk membuat kuih muih. Gaulkannya sehingga rata sahaja dan jangan terlebih gaul. Penonton haruslah memberi perhatian dalam bahagian ini. Sekiranya penonton terlebih gaul, ia akan menyebabkan kulit kuih bulan menjadi retak selepas membakarnya. Perapkan adunan sehingga 2 jam supaya adunan menjadi kembang. Selepas itu, uli lotus pandan paste menjadi berbola. Penonton juga boleh menggunakan bahan yang lain untuk menggantikan lotus pandan paste ini sekiranya penonton ingin menghasilkan perisa yang lain. Selepas itu, ulikannya dengan biji labu putih. Seterusnya, uli pula adunan tadi menjadi berbola dan balutkan telur kuning masin dengan lotus pandan paste. Selepas siap, balutkan pula lotus pandan paste dengan adunan. Keluarkan acuan kuih bulan dan masukkan adunan yang siap ke dalam acuan tersebut. Terap kuih bulan tersebut menggunakan acuan kuih bulan tadi dan dapatkan susu segar ke atas kuih bulan tersebut. Sebelum bakar, sembur air ke dalam kuih bulan supaya ia tidak retak selepas bakar. Bakar kuih bulan tersebut dalam oven sebanyak 160 ataupun 150 darjah selama 50 minit. Keluarkan dan sapukan susu segar ke atas kuih bulan tadi dan bakar pula selama 20 minit sehingga kuih bulan itu kelihatan perang. Penonton haruslah mengulang sebanyak 2 kali dalam membakar kuih bulan ini. Maka siaplah kuih bulan tersebut. Kuih bulan sedap dimakan selepas menyimpannya selama 2 hari. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.